Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى شيخنا شيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نور أنوار سير أسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sahabul fadilah, para alim ulama, para asatidzah yang saya muliakan, barisan penonton di Facebook Live Madrasah Ar-Raudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bunda saya ni, orang pertama adalah ni, semoga Allah Ta'ala memberi afiat berpanjangan insya-Allah. Minta maaf sesama sedikit berdengung, suara ada dengung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Sebut amin ila anqal. Semalam kita dah bahaskan berkenaan dengan awal syarahan, yakni awal syarahan daripada Syekhul Hadis Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, dan kajian para ulama berkaitan dengan syarahan yang ringkas berkenaan dengan jumlah ibadat ataupun jumlah pahala ataupun jumlah kelebihan yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita. Kita sambung syarahan Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu taala. Terdapat satu hadis di dalam kitab Duri Mansur yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Lailatul Qadar hanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umatku sahaja. Umat-umat sebelum ini tidak mendapatnya. Terdapat berbagai-bagai riwayat untuk menerangkan sebab pengurniaan itu. Pertama, kita dapat tahu melalui hadis ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Salah seorang daripada kalangan sahabat Nabi, dan sebahagian riwayat di dalam kitab Al-Khasail Nabawiyah fi Syarhi Syama'il Muhammadiyah, sebahagian riwayat para ulama mengatakan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yakni perawi hadis ini, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dan beliau merupakan sahabat, sebahagian riwayat mengatakan sahabat yang kedua meninggal dunia, sahabat yang kedua terakhir meninggal dunia. Yakni umur panjang. Semua sahabat dah meninggal, tinggal 2 orang. Yang second last meninggal siapa? Yakni Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Kata Syekh Zakaria dalam kitab tadi, yakni Khasail Nabawiyah fi Syarhi Syam'al Muhammadiyah, yang mensyarahkan tentang hadis-hadis berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Muhammad Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Thawrah At-Tirmizi radhiyallahu anhu, yang mana ada riwayat mengatakan Sayyidina Anas tadi second last yang meninggal, dan yang terakhir meninggal adalah Sayyidina Abu Tufail radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal adalah Sayyidina Abu Tufail. Di dalam riwayat, Sayyidina Abu Tufail adalah merupakan guru kepada Sayyidina Abu Nu'man bin Sabit. Siapa dia Sayyidina Abu Nu'man bin Sabit? Iaitu Al-Imam Abu Hanifah, iaitu pengasas kepada mazhab Hanafi, dan merupakan guru kepada Al-Imam Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Dan di zaman Imam Abu Yusuf ini adanya seorang ulama yang besar lagi yang dilahirkan ataupun ada di zamannya, yang sezaman dengan Al-Imam Abu Yusuf, yakni Al-Imam Malik ibni Anas radhiyallahu anhu. Tadi Anas bin Malik, ni Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Ini adalah Al-Imam Maliki, yakni mazhab Maliki, yakni guru kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini Imam Syafi'i. Dan juga Imam Syafi'i adalah guru kepada Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, yakni guru kepada Imam Hanbali. Dan Imam Hanbali adalah guru kepada Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yakni Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah guru kepada Al-Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Thawrah At-Tirmizi ataupun Al-Imam Tirmizi radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sanad ilmuwan para ulama terdahulu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar ini hanya dikurniakan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya dah sebut tadi. Umat-umat sebelum ini, kata Syekh Zakaria mensyarahkan hadis ini, dan Nabi sebut tidak mendapatkannya. Terdapat berbagai-bagai riwayat untuk menerangkan sebab pengurniaan itu. Dalam setengah hadis diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat umur umat-umat terdahulu sangat panjang, sedangkan umur umat baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sangat pendek. Adalah tidak mungkin untuk mereka menyamai ibadat umat terdahulu. Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala telah bersedih untuk mengimbangkan keadaan itu. Mengimbangkan keadaan itulah malam tersebut telah dikurniakan. Allahu Akbar. Pertama yang kita nak sabit di sini, syarah Syekhul Hadis Syekh Zakaria mengatakan apa? Yang pertama, kenapa dikurniakan malam ini kepada kita? Pertama adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbangkan umatnya. Nabi membimbangkan umat, iaitu kita semua. Apa yang dibimbangkan oleh Nabi? Nabi tak bimbangkan harta kita yang kurang ni, tak. Nabi tak bimbangkan kita ni tidak berpangkat. Nabi tidak bimbangkan kita ini tidak ada benda dunia ini, tidak. Nabi tak bimbangkan perkara tersebut. Yang Nabi bimbangkan apa dia? Ini Nabi bimbangkan berkenaan dengan ibadatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni bimbangnya Nabi adalah terhadap ukhrawi, yakni terhadap kehidupan akhirat. Di mana yang disebut di dalam Al-Quran surah Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan bukankah hari akhirat itu yang sepatutnya kamu utamakan ya Muhammad? Yakni untuk kita semualah, untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Sebab apa Nabi sebut dalam hadis, seorang yang mengejar akhirat, maka dunia akan mengerjanya. Dan barang siapa mengejar dunia, maka akhirat akan tinggalkan dia. Maka di dalam riwayat ini, pertama, punca kita mendapatkan malam Al-Qadar adalah kerana kebimbangan Rasulullah. Rasulullah melihat umat-umat terdahulu, mereka beribadat begitu panjang. Siapa umat terdahulu yang beribadat panjang? Antara dia adalah di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam riwayat Imam
Nabi Nuh alaihi salam, kalau dalam kitab tafsir, umur dia adalah 1050 tahun. Di dalam riwayat 1050 tahun. Maka Nabi di dalam riwayat lain 1000 tahun. Maka di dalam riwayat ulama tafsir mengatakan apa? Nabi Nuh alaihi salam menjalankan usaha dakwah ilallah ataupun membawa manusia, membawa seluruh umat Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah Ta'ala adalah selama 950 tahun. Di dalam surah Nuh mengatakan apa? Nabi Nuh AS pergi kepada setiap umatnya laila wa nahara, malam dan siang. Maka ibadat mereka begitu hebat. Juga diriwayatkan mereka ini di zaman Bani Israel, kalau mereka zikir keluar cahaya hijau. Di dalam riwayat keluar cahaya hijau daripada tempat dia zikir. Contoh saya duduk sini, akan keluar cahaya hijau memancar ke langit, sehingga mereka yang melalui jalan itu akan perasan betapa hebatnya amalan mereka. Mereka kalau zikir, lamanya mereka zikir, bersandar mereka di pohon-pohon, maka akar-akar pohon tadi akan membelit badan mereka sebab lama tidak bergerak zikir. Mereka ni kalau solat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan berdiri. Berdirinya mereka ini sehinggalah burung-burung yang datang pada pagi hari ataupun yang tumpang pada mereka ini pada tengah hari ataupun petang ataupun malam, mereka akan duduk di atas, bertinggi di atas kepala dan bahu mereka. Kerana apa? Kerana tekunnya mereka ini beribadat kepada Allah Ta'ala. Sehingga di dalam riwayat, kalau mereka ini bersujud, banyaknya mereka bersujud dan lamanya mereka bersujud sehingga lekuk batu-batu yang menjadi tempat sujud bagi mereka. Ini ibadat mereka begitu hebat. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, di dalam riwayat, baginda Nabi SAW meriwayatkan di dalam beberapa riwayat hadis bahawa di zaman Nabi Musa alaihi salam, kalimullah, ada seorang ibu menangis. Maka Nabi Musa alaihi salam ketika itu sedang berjalan di pinggir jalan, di tepi jalan ada seorang ibu sedang menangis. Maka di dalam riwayat Nabi Musa tanya kepada ibu tadi, "Wahai ibu, kenapa kamu menangis?" Maka dia jawab ibu ini, "Wahai Nabi Allah Musa, sebenarnya aku menangis ini, tangisan aku ini adalah untuk anakku." Kenapa menangis untuk anak ni wahai ibu? Kerana apa? Kerana dia telah meninggal pada usia dia yang sangat muda. Maka ditanya oleh Nabi Musa AS, "Berapa umur anak kamu wahai ibu?" Maka dia jawab ibu ini, "Wahai Nabi Musa, sungguhnya dia sangat muda." Berapa umur dia? Di dalam riwayat umurnya baru 300 tahun. Dalam riwayat zaman Nabi Musa umur 300 tahun, muda. Maka dijawab oleh Nabi Musa AS, "Wahai ibu, jangan kamu menangis, jangan kamu bersedih. Sungguhnya akan datang satu umat yang mana umat mereka hanya 60-70 tahun sahaja." Yani umat siapa ini? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi sebut umur umatku ini baina 60 wa 70. Umur umat aku ini di antara 60-70 tahun sahaja. Umur Rasulullah pun 63 tahun. Maka dalam riwayat para ulama sebut kalaulah dilebihkan daripada 70 tahun ini, maka advance ataupun bonus bagi kita. Maka para ulama sebut di dalam riwayat itu, ibu tadi menjawab pada Nabi Musa AS, "Wahai Nabi Allah Musa, bagaimanakah mereka boleh beribadat kepada Allah? Cukupkah amalan mereka ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalaulah ditakdirkan aku ini," ibu ni kata, "kalaulah ditakdirkan ibu ini, aku ini ada di zaman mereka, maka aku akan menghabiskan seluruh waktu aku untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Umat terdahulu tahu umur kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, umat-umat terdahulu tahu umur kita ini pendek-pendek, dan mereka kesiankan kita, simpati dengan keadaan kita. Kerana apa? Kerana dengan umur yang pendek di dunia ini, dan masa di dunia inilah menjadi bekalan kita, ataupun masa untuk kita membuat bekalan, mengumpul bekalan kita untuk menempuh
hari-hari yang mendatang, yakni hari-hari yang dimaksudkan di sini adalah hari akhirat, yang mana satu hari di akhirat memakan masa 1000 tahun di dunia. Lama. Bagaimana nak menghadapi kehidupan akhirat ini kalau kita kosong daripada amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudian adalah tidak mungkin untuk mereka menyamai ibadat umat terdahulu. Oleh kerana itu Nabi SAW yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kasih Allah Ta'ala terhadap Nabi lah dikurniakan malam ini. Untuk mengimbangkan keadaan itulah malam tersebut telah dikurniakan. Seandainya sesiapa yang bertuah memperolehi malam tersebut 10 kali sahaja, dia perolehi malam tu 10 kali, dan hidup dia 10 kali dia dapat dalam hidupnya, dan menghabiskan malam itu dengan beribadat, maka seolah-olah dia telah menghabiskan masa lebih daripada 833 tahun 4 bulan dalam ibadat yang sempurna. Allahu Akbar. Satu orang yang dia dapat cukup 10 kali, kata Syekh Zakaria, dia dapat 10 kali malam Al-Qadar. Maka satu malam Al-Qadar tadi dikira dengan 83 tahun 4 bulan, yakni 1000 bulan khairu min alfi syahr, dengan makna 1000 bulan tadi 83 tahun 4 bulan. Kalaulah dia dapat 10 kali, kata Syekh Zakaria, maka dia telah mendapat ibadat pahala sebanyak 833 tahun 4 bulan. Ketujuh dah. 833 tahun 4 bulan. Bagi habis dulu. Maka para ulama sebut dengan 10 kali sahaja kita dapat malam Al-Qadar ini, kita telah menandingi umur ataupun menandingi ataupun samalah. Sebenarnya bukan exactly 833 tahun 4 bulan ni, bukan exactly 833 tahun, itu paling kurang. Allah sebut khairu min alfi syahr, lebih baik pada 1000 bulan. Maka setengah riwayat dapat diketahui juga daripada setengah riwayat yang lain bahawa Nabi SAW telah menyebut tentang seorang lelaki di kalangan Bani Israel yang telah menghabiskan 1000 bulan dengan berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang ni? Dinamakan di dalam riwayat Qisasul Anbiya, juga diriwayatkan juga di dalam kitab Mukashafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, juga dalam riwayat kitab-kitab hadis Nabi yang menyatakan bahawa di zaman dahulu adanya seorang raja ataupun adanya dari kalangan Nabi, diriwayat kata Nabi, yang bernama Sya'mun. Sya'mun ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan waktu dia selama 1000 bulan untuk berjihad di jalan Allah, yakni menyebarkan agama Allah, berperang dan sebagainya. Dan apabila mendengarkan itu, para sahabat telah mula cemburu. Ini sifat sahabat. Apa dia? Mereka tidak cemburu dengan dunia, tapi mereka cemburu dengan alam akhirat. Mereka cemburu dengan amalan. Mereka jealous dengan orang lain kalau orang lain dapat melebihi amalan daripada mereka. Kita ni kalau tengok orang lebih amal daripada kita, kita cakap apa? Biarlah. Dah buang terbiak dah kawan tu. Biarlah, aku dah cukup amalan dah, dia tak cukup lagi. Kita tak pernah jealous. Kita tengok orang alim, kita tak pernah jealous. Kita tengok orang hafal Al-Quran, kita tak pernah jealous. Kita tengok anak-anak orang lain boleh baca Al-Quran dengan sempurna, dah mula hafal Al-Quran, bahkan dah habis dah hafal Al-Quran. Kita, anak kita langsung tak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Tak ada apa-apa dalam hati kita. Kita tak pernah risau, tak pernah cemburu. Para ulama sebut ini sifat yang opposite, yang bertentangan dengan sifat para sahabat. Yang mana sifat sahabat adalah sifatul Quran. Sifat sahabat adalah akhlaqul Quran. Ini akhlak Al-Quran adalah yang berada pada Rasulullah dan para sahabat. Maka insan yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala
generasi yang berjaya adalah generasi sahabat Nabi SAW. Ini antara sifat mereka, bila mereka mendengarkan orang lain lebih baik, lebih banyak, lebih soleh daripada mereka, maka mereka akan datang kecemburuan dalam hati mereka. Cemburunya mereka bukan kerana hubbud dunia, cinta dunia, bukan kerana mereka nak orang lain kenal mereka dengan banyak ibadat. Tidak, maksud dunia ni tak ada. Mereka cemburu kerana apa? Kerana mereka tidak dapat melakukan ibadat seperti mana umat-umat terdahulu, dan mereka cuba untuk memperbanyakkan ibadat kepada Allah sebagai tanda cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat lain juga, baginda SAW telah menyebut mengenai 4 orang. Yang pertama adalah Sayyidina Nabi Ayub alaihi salam, yang kedua Nabi Zakaria alaihi salam, dan yang ketiga Nabi Hizqil alaihi salam, dan yang keempat adalah Nabi Yusha bin Nun alaihi salam, yang masing-masing telah beribadat selama 80 tahun dan tidak menderhakai Allah Subhanahu wa taala walau sekelip mata pun. Perkara ini telah menjadikan para sahabat kehairanan. Lalu Hazrat Jibril alaihi salam pun datang memperdengarkan surah Al-Qadar. Jadi cukup 4 orang nanti kita akan bahaskan, insya-Allah. Secara tak detail sangatlah, kita syarahkan lebih kurang sahaja, bukan lebih kurang macam mana ustaz, sekadarnya, supaya apa? Kita dapat fokus kepada tajuk Lailatul Qadar kita, insya-Allah. Semoga cukuplah untuk hari ini. Saya pun kurang sihat, jadi insya-Allah apa yang kita dengar pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita untuk kita amal. Kemudian kita ambil aktibar dan kita sampaikan pada orang lain, insya-Allah. Maka bersamalah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kita ini malam Al-Qadar. Bukan saja dikurniakan kepada kita, bahkan ahli keluarga kita dengan berupa kekuatan untuk beribadat pada malam tersebut, dan diberikan kekuatan juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan juga untuk kita istiqamah sehinggalah akhir daripada kehidupan kita, insya-Allah. Yang baik semua daripada Allah taala, yang buruk pada nafsu amarah dan kelemahan saya mohon maaf. Yang kita dengar semoga kita diberi kekuatan untuk amal, ambil iktibar dan sampaikan pada orang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah kita jumpa besok. Kita akan berusaha untuk mensyarahkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Qadar ini. Apakah rahsia dan tandanya, apakah kelebihannya, insya-Allah secara terperinci seperti mana yang disyarahkan oleh Syekh Zakaria akan Dahlawi rahimahullahu taala, yang saya terima syarahan ini daripada guru-guru saya. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.